Bab wa kana Allahu sami'an basira. Bab Allah Subhanahu wa taala itu satu zat yang maha mendengar dan juga satu zat yang maha melihat. Kita dah bagi tahu tuan-tuan, Mu'tazilah, Jahmiyah dia tak kata Allah Subhanahu wa taala itu buta. Dia tak kata Allah Subhanahu wa taala itu peka, sebab inilah sifat kekurangan. Tetapi berlaku khilaf sebagaimana kita bagi tahu, kalau golongan ini mereka kata Allah melihat dengan zatnya, Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan zatnya. Lawan mereka pula di kalangan ahli sunnah, Hanabilah, Athariyah, dan daripada golongan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka kata Allah mendengar dengan pendengaran. Yasma'u bisam'in, Allah mendengar dengan pendengaran. Wa yabsuru wa yubsiru bi basar, melihat dengan penglihatan. Wa ya'lamu bi ilmin, dan Allah SWT tahu dengan ilmu. Tapi semua benda ni tuan-tuan, sebagaimana kita bagi tahu semalam, dia adalah ma'nan minal ma'ani, bukan satu benda yang mahsus yang kita boleh sentuh, pegang, tahu dengan panca indera. Cuma mereka kata ini adalah sifat yang mana qa'imatun bidzat, sifat yang mana berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya bagi tahu semalam, sebahagian masyayikh kita bagi tahu, kalaulah Mu'tazilah mereka mengingkari sifat ma'ani, yang kita kata pendengaran, penglihatan tu, mereka tidak ada hukum kafir. Sebab mereka tak kata Allah tidak mendengar, mereka tak kata Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, mereka tak kata Allah Subhanahu wa taala itu jahil, tidak mengetahui. Tidak, cuma mereka kata tidak ada sifat zaidah, tidak ada sifat yang mana lebih daripada zat, qa'imatun bidzat. Jadi benda ni tuan-tuan, kalau kita fikir, kita tak boleh cakap apa pun, sebab kita tak pernah tengok. Tuan-tuan pernah tengok Tuhan ke? Kalau kita zat ni tuan-tuan, zat ni, batang ni, kita boleh nampak putih. Putih ni dia tak akan nampak putih kecuali pada benda. Betul tak? Tuan-tuan boleh tunjuk pada saya warna putih tu apa? Tak, dia akan jadi putih bila dia kena pada dinding, bila kita cat putih. Kalau tak, ataupun dia duduk dalam air, kita nampak dia putih. Benda itu dinamakan sebagai arak dalam istilah apa orang panggil? Istilah falsafah mantik ni disebut sebagai arak. Kalau tak tuan-tuan, kita tak boleh nampak putih, kita tak boleh nampak hitam kecuali bila dia ada pada jauhar, ada pada benda yang tangible, benda yang mahsus, yang boleh disentuh. Nampak tak? Jadi sekarang bila kita kata tiang ni, sebelum ni kita tengok apa tuan-tuan? Tiang yang dibuat daripada batu, daripada simen, kemudian kita cat putih. Dan cat ni kan dia boleh tanggal, betul tak? Kita nampak benda tu dia menempel, benda yang mana menempel ke atas tiang. Tapi sifat Allah, zat Allah, kita tak pernah nampak. Kita tak pernah nampak, kita tak pernah lihat, kita tak pernah sentuh. Begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbahasan qa'imatun bidzat, benda-benda ni dia terlalu apa orang panggil, dia dah jadi terlalu dalam, dan benda ini tidak berkaitan dengan kita. Kita diminta hanya untuk beriman Allah SWT ialah Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis Nabi SAW. Betul tak? Orang awam bila dia baca wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Subhanahu wa taala satu zat Tuhan yang mana maha mendengar, maha melihat, mereka berhenti kat situ dan mereka faham Allah Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Betul tak? Tidak ada satu benda pun yang tidak didengar oleh Allah, tidak ada satu benda pun tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada satu benda pun hilang daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila datang ahli kalam, bermula daripada Jahmiyah, Mu'tazilah, apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka mula bercakap secara detail, panjang lebar, jadi menyebabkan ahli sunnah terpaksa untuk bercakap dengan percakapan-percakapan yang mana nak menghilangkan syubhat tersebut. Sedangkan kalau ikut hakikatnya, kalaulah bukan kerana syubhat tersebut, kita tak perlu bercakap pun panjang-panjang. Sifat ma'ani, tak ma'ani, qa'imatun bidzat, zat ke dia, sifat ini adakah zat Allah ataupun bukan zat Allah. Ini semua orang kata perkataan-perkataan yang mana tidak diwarisi daripada Nabi, tidak diwarisi daripada sahabat, tidak diwarisi daripada a'immatus salaf, kecuali bila tuan-tuan, bila datangnya golongan yang mana menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok kesan, kalaulah setakat
dia nak nafikan sifat ma'ani, tetapi dia nak sabitkan Allah itu maha mendengar, maha melihat, itu kita nampak macam okey lagi. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, apabila benda ni dibiarkan, dia bukan sampai tahap itu je. Dia akan menafikan kewujudan Tuhan itu sendiri. Sebab tu para ulama kita berkeras. Walaupun kita nampak, macam saya bagi tahu tadi, khilafnya, Mu'tazilah berkata Allah mendengar. Betul tak? Mu'tazilah berkata Allah melihat, Ahli Sunnah berkata Allah mendengar, Allah melihat. Cuma khilaf di mana pada sifat ma'ani. Apakah itu sifat ma'ani? Iaitu sifatun zaidatun qa'imatun bidzat. Sifat yang mana berdiri pada zat. Kita terjemah berdiri ni, kita boleh faham ke? Kita tak boleh faham. Tetapi berlaku perbahasan sebab takut last sekali sebagaimana disebut oleh sebahagian ulama, antaranya Imam Bukhari rahmatullahi alaih, daripada dalam kitab Khalq Af'alil Ibad. Saya tak ingat beliau nukilkan kepada siapa. Puak ni pusing sebenarnya nak kata tak ada Tuhan. Puak ni nak kata last sekali pusing tidak ada Tuhan. Tapi kalau dalam ayat yang Imam Bukhari bawa tu, laisa fis sama'i ilah, tidak ada Tuhan yang tinggi di atas sana, ataupun laisa 'alal 'arsy rabb, tidak ada Tuhan di atas arasy. Last sekali dia akan bawa kepada mana tuan-tuan? Mula-mula dia bahas tentang nak selamatkan Allah daripada ta'addud, daripada banyak, 2, 3 kan. Bila kita kata ada sifat, jadi dah macam Tuhan tu 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang kata tak boleh bagi tahu pun Allah Ta'ala ni ada nama-nama yang baik 99 dalam hadis. Maksudnya kamu sembah 99 Tuhan. Jadi dia kata ada Tuhan sahaja. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita biarkan, kalau a'immah salaf dahulu biarkan, maka dia akan sampai kepada satu tahap akan jadi etis. Tuhan tak wujud. Nampak tak tuan-tuan? Akan jadi etis. Tuhan tak wujud. Ataupun dia akan pergi kepada apa? Ta'addudul qudama paling kurang. Ada banyak zat yang qadim. Semua benda ni qadim. Macam-macam lah tuan-tuan. Aliran yang sesat ni macam-macam. Jadi para imam kita, mereka berkeras pada setengah tempat adalah untuk menutup pintu daripada benda ini meleret-leret pergi kepada apa tuan-tuan? Pergi kepada bahaya yang lebih besar. Antara bahaya yang lebih besar, salah satu daripada dua, sama ada dia menafikan kewujudan Tuhan ataupun dia kata ada banyak Tuhan. Itu sahaja tuan-tuan. Wallahu alam. Kalau kita yang duduk hari ni, zaman orang kata kita semua Islam, dalam negara Islam, selamat daripada falsafah yang mengarut ni, berpuluh tahun dalam kehidupan kita, kita hidup dalam keadaan elok kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rasa perlu tak kita nak bahas wa kana Allahu sami'an basira, adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar, maha melihat. Ini adalah sifat yang disebut sebagai sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah kan kita dah cerita semalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Ini sepakatlah orang Islam yang orang kata mengaku Islam, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Betul tak? Cuma perbahasan dia di mana? Yang mereka berselisih pada sifat ma'ani. Mendengar dengan apa? Mendengar dengan zat ataupun mendengar dengan pendengaran. Mendengar, melihat dengan zat ataupun melihat dengan penglihatan. Tahu dengan ilmu ataupun tahu dengan zat. Benda-benda ni tuan-tuan, kita tak pernah ambil berat pun dalam kehidupan kita. Kecuali kalau orang tu dia mula belajar akidah mengikut kitab. Kalau dia start belajar akidah mengikut kitab, kan saya dah bagi tahu semalam, ada orang ARG lah, dia tanya apakah masalah yang selalu dihadapi oleh orang awam bila dia belajar sifat 20. Betul tak? Saya dah bagi tahu semalam, apakah masalah yang akan dihadapi oleh orang awam. Dia buat macam pertanyaan lah, kalau belajar sifat 20, antara banyak benda yang orang sebut ialah kerana bahasanya, kerana istilahnya. Kalau tanya saya, ada banyak benda yang mana tak perlu disebut kepada orang awam. Tapi kalau ustaz-ustaz, bila dia datang ke masjid, dia nak mengajar, dia guna kitab-kitab kecil, sama ada daripada aliran pondok yang telah diterjemah ke bahasa Melayu ataupun yang ditulis dalam bahasa Melayu lama tu satu. Kemudian ataupun kalau budak-budak yang mengaji di madrasah yang guna kitab bahasa Arab yang kecil-kecil, yang bawah-bawah ni, mereka mula disenakkan dengan perbahasan-perbahasan ini. Jadi manusia akan jadi macam stres, akan jadi serabut. Orang awam ni tuan-tuan, kita tak tahu dia dengar berapa puluh tahun dah kehidupan. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Betul tak? Dan benda tu ada dalam Quran, ada dalam hadis.
Tetapi tiba-tiba bila dia start nak belajar ilmu akidah, apa yang berlaku? Allah Maha mendengar, Maha melihat, betul. Cuma pendengaran Allah tu macam mana? Mendengar dengan zat ke mendengar dengan pendengaran? Melihat dengan zat ke melihat dengan penglihatan? Kemudian sifat Allah Ta'ala tu dia bertempek pada zat ke dia bukan bertempek pada zat? Adakah dia itu zat ataupun bukan zat? Kemudian bila Allah SWT bercakap, makhluk tak ada lagi pada waktu tersebut. Macam mana kalam ni? Apa ta'alluq kalam ni? Allah berkuasa tapi makhluk tak ada lagi. Allah mendengar, makhluk tak ada lagi. Ke Allah ni mendengar bila manusia start bercakap? Dia start dah, dia panjang, maka dia membawa kepada teori ta'alluqat yang saya sebut semalam. Ta'alluq. Betul tak? Saya sebut pada tuan-tuan untuk tuan-tuan tak faham, supaya tuan-tuan menjauhi pengajian yang macam ni. Sebab orang tidak akan faham. Saya pun tak faham, selalu kena maki dalam kelas. Tak adalah kena maki, selalu kena marah. Kalau ta'alluqat ni hari-hari kena tanya dalam kelas. Ta'alluq sifat kudrah apa? Ta'alluq sifat iradah apa? Ta'alluq sifat kalam apa? Ta'alluq sifat sama apa? Ta'alluq sifat basar apa? Sampai dulu saya pernah dengar satu ustaz tu dia mengajar di masjid lah. Dia kata Allah bukan berkata-kata, Allah mempunyai sifat perkata. Kata menatang apa pula? Dia kata Allah tak berkata-kata. Dia kata Allah mempunyai sifat perkata. Kalau dia kata berkata-kata, maksudnya macam kita lah, sekejap cakap, sekejap tak cakap. Betul tak? Padahal itu ialah mazhab salaf. Takallama bima sya' mata sya'. Allah boleh bercakap apa yang Allah suka, Allah nak sebut apa yang Allah nak sebut, dengan siapa yang Allah nak bercakap, bila masa Allah nak cakap. Tapi dia kata kita tak boleh kata Allah berkata-kata. Kalau boleh, tak boleh cakap apa Allah sebut. Nampak tak? Tetapi dia kata Allah ada sifat perkata. Sifat perkata ni kalau kita terjemah mudah ialah kemampuan untuk bercakap, ialah. Nampak tak? Kita tak nafikan Allah mampu untuk bercakap. Kita kata Allah ada sifat berkata. Tetapi dalam masa yang sama Allah berkata-kata bila masa Allah nak berkata-kata. Betul tak? Jadi tuan-tuan, jadi bila orang ilzam, orang corner mereka, contohnya, adakah Allah SWT sentiasa bercakap dengan Nabi Musa? Tidak. Nah, Allah SWT dalam zahir Quran bercakap dengan Nabi Musa bila tuan-tuan? Bila Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina tu. Betul tak? Ataupun pergi ke Wadi Mubarak tu. Betul tak? Jadi sekarang orang akan tanya, pada waktu tersebut Allah bercakap dengan Musa ke tak? Mesti dia kata kena bercakap dengan Musa. Cuma orang akan tanya lagi, bercakap macam mana? Ada suara didengari ataupun tidak? Mu'tazilah kata ada suara yang didengari, tetapi suara itu makhluk, Allah cipta. Allah cipta kat pokok, Allah cipta kat batu, itu cerita lain. Nabi Musa dengar suara dan suara itu makhluk. Ahli sunnah dia kata suara Allah bukan makhluk. Salah, dia kata Allah bercakap dengan suara yang didengari dan suara itu tidak menyerupai suara makhluk. Macam mana? Wallahu alam. Saya tidak bersama dengan Nabi Musa masa tu. Tetapi bila kita cakap macam ni, Asy'ariyah akan kafirkan kita dalam kes ni. Masalah saut dan juga harf ni, Asy'ariyah akan kafirkan kita dalam masalah. Sebab nanti kita akan sampai bab ni panjang tuan-tuan. Tetapi saya nak bagi tahu bahawasanya Nabi Musa bercakap dengan Allah pada waktu tersebut. Mu'tazilah kata Allah bercakap dengan Nabi Musa, tetapi Allah cipta suara. Suara tu makhluk. Asy'ariyah dia kata Allah bercakap dengan Nabi Musa tapi bukan melalui suara yang didengari. Jadi bila bukan melalui suara yang didengari, bercakap macam mana? Last sekali mereka akan kata Allah campakkan maklumat tersebut ke dalam hati Nabi Musa. Jadi tidak berlaku percakapan yang hakikilah pada kita. Sedangkan dalam Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah SWT telah bercakap dengan Musa dengan percakapan yang hakiki. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab, masdar muakkid ni, masdar kata terbitan yang mana menguatkan kata perbuatan di hadapan wa kallama, dan Allah SWT telah bercakap dengan Musa taklima, dengan satu percakapan, iaitu percakapan hakiki, kalam hakiki. Dan kalam hakiki ialah kalam yang mana ada suara yang didengari. Kalau tak, ia tidak dinamakan sebagai kalam hakiki. Jadi tuan-tuan, pusing, itu timbulnya isu kalam nafsi. Kalam nafsi itu ialah Allah SWT ada sifat perkata. Betul tak? Ada sifat perkata. Saya bagi tahu pada tuan-tuan bukan untuk tuan-tuan faham. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan betapa benda yang pada asalnya mudah
Dia telah menjadi terlalu payah apabila kita mula mengaji benda tu. Bukan mengaji ni makin faham, mengaji makin tak faham. Sedangkan dulu, tuan-tuan, wallahi, kalau kita membesar dengan ayat Quran, membesar dengan hadis, kita tidak akan tanya panjang. Betul tak? Jadi bila keadaan macam tu, saya nak sambung sikit lagi. Bila dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni bercakap, Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat perkata, sifat qadimah, sifat yang azali dulu lagi. Jadi adakah, bila orang tanya, adakah Allah bercakap dengan Musa alaihissalam sepanjang masa sehinggalah Musa dilahirkan, tak tahu berapa ribu tahun, puluh ribu tahun. Jadi mereka kata ada satu benda yang nama ta'alluq. Ta'alluq ni, teori ta'alluq ni ialah perkaitan antara Allah yang qadim dengan makhluk yang baru. Bagaimana bila Allah bercakap, tuan-tuan, orang gila je tuan-tuan bercakap tak ada makhluk ni. Bukan, orang gila je bercakap tak ada audience kat depan ni. Betul tak? Jadi adakah Allah Ta'ala bercakap tak ada makhluk kat depan dia? Kalau kita kata Allah bercakap ada makhluk kat depan dia, macam ada dua apa? Ada dua Tuhan yang lama, yang qadim. Jadi untuk lari daripada semua benda tu tuan-tuan, dia kata tak, ni ada ta'alluq. Ta'alluq dia apa tuan-tuan? Ta'alluq suluhi qadim. Allah Ta'ala mampu bercakap, tetapi bila wujud makhluk, barulah kalam Allah itu akan didengar oleh Musa, yang dinamakan sebagai tanjizi hadith. Jadi tuan-tuan pun tak faham, saya pun tak faham. Saya boleh cakap sebab saya hafal, bukan maksud saya faham. Kita jawab biasa, kita hafal lah benda tu. Ta'alluq sifat kalam macam ni, ta'alluq sifat qudrah macam ni, ta'alluq sifat iradah macam ni. Kita boleh hafal lah benda tu. Dapatlah akidah tinggi tuan-tuan. Tak, 90 lebih biasa. Akidah syairah jangan main-main. Biasa jarang tauhid 90 lebih juga. Tapi bila kawan-kawan tanya saya, kamu jawab akidah ni apa? Saya jawab berdasarkan soalan pemeriksa, bukan berdasarkan akidah saya. Boleh tak gitu? Kira munafik? Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawasanya banyak benda yang disampaikan kepada orang awam yang sepatutnya orang awam okey, mereka jadi tak okey bila mula mengaji di masjid. Hatta di masjid. Sebab akal orang awam tidak boleh terima tuan-tuan. Saya ni, saya taklah kata saya cerdik, tapi antara top student. Tapi bila sampai kepada bab-bab ilmu kalam, mantik ni, tak tahu berapa puluh kitab dah belajar. Tetapi syakal dengan darab qiyas iqtirani sampai hari ni pun bengong. Tak boleh ingat dengan elok. Qiyas istithnai, dah ainul muqaddim yuntij ainut tali. Ainut tali la yuntij syai'an. Naqidul muqaddim la yuntij syai'an. Naqidut tali yuntij ainul naqidul muqaddim. Ini semua istilahat, padahal benda senang je. Kalau kita bercakap dengan bahasa orang yang berakal, yang biasa, orang boleh faham. Tetapi ada orang, sebagaimana kita nukil daripada Al-Qurtubi semalam, dia suka guna perkataan-perkataan, istilah-istilah yang dia sekali nampak rare. Dia nampak macam alim, bercakap dengan istilah-istilah yang power-power ni. Padahal benda simple je. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita kekallah di atas akidah Ajaiz Naisabur, sebagaimana kata Imam Al-Haramain rahmatullahi alaih, aku nak mati di atas akidah orang-orang awam di Naisabur. Tetapi ada orang takwil lagi, dia kata ahli Naisabur, awam Naisabur masa tu bukan awam macam kita bodoh piang tak tahu apa ni. Dia kata awam Naisabur masa tu, awam Naisabur lah. Maksudnya Naisabur ni kan satu tempat qaidatul ilm, satu bandar kawasan yang penuh dengan para ulama. Dan dia kata macam tu pula. Sebab tu saya kata menjawab ni tak akan habis sampai bila-bila. Kalau Baghdad dia punya tukang kayu pun tak boleh bahas tentang istisna muttasil, istisna munqati'. Sebagaimana cerita yang ma'ruf, ada satu orang alim di Baghdad, tak silap saya dia bermazhab Maliki, tapi orang tak ambil tahu sangat pasal dia, orang tak percaya pasal dia. Orang tak tolong untuk sempurnakan keperluan dia. Dia sibuk dengan ilmu, belajar, mengajar. Jadi dia tak sempatlah nak bekerja dalam semua orang. Dia nak keluar daripada Baghdad. Habis bila dia nak keluar daripada Baghdad, dia jumpa dua tukang kayu ataupun pengutip kayu, mereka duk bahas berkaitan dengan istithna muttasil munqati'. Dia kata aku tak nak keluar daripada Baghdad. Kalau tukang kayu dia pun cakap pasal ilmu, nescaya aku inilah tempat yang baik. Jadi mereka takwil macam tu pula. Bila mereka kata Imam Al-Haramain nak mati di atas akidah
Ajaiz Nisabur, orang-orang tua ataupun orang-orang awam Nisabur, mereka kata Nisabur yang macam mana? Bukan Nisabur yang macam kita hari ni. Orang baca alif bata pun tersekat-sekat. Jadi mereka nak kata juga macam-macam mana pun kena mengaji juga ilmu kalam ni walaupun sedikit. Jadi apa yang mereka kata, jawapan yang mereka bagi sebenarnya adalah bertentangan dengan realiti apa yang disebut oleh Imamul Haramain, Imamul Razi. Bila mereka nak mati, mereka kata dia menyesal. Dan mereka kata aku baca dalam isbat ayat Allah Subhanahu Wa Taala macam ni. Aku baca berkaitan dengan nafi ayat Allah Subhanahu Wa Taala macam ni. Itulah tuan-tuan akidah orang-orang awam Nisabur. Berpada dengan apa yang ada dalam Al-Quran, berpada dengan apa yang ada dalam sunnah. Apa sahaja, kan kita belajar akidah tahawiyah, dia kata apa sahaja yang datang dalam kepala kita berkaitan dengan sifat Allah, kita cuba bayangkan dalam seumpamanya, ataupun kita tak cuba, dia datang, kita ketahuilah bahawasanya itu bukan Allah. Bas hujan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Faham ni tuan-tuan? Bab wa kana Allahu sami'an basira. Wa bihi, mim ni apa mim ni? Wa qala al-A'mash an Tamim an Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat fa anzala Allah ta'ala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pendengarannya telah meliputi ataupun pendengarannya meliputi semua suara. Maksudnya tak ada satu suara pun yang tidak didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini pun terjemah meliputi semua suara. Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pendengarannya telah meliputi, maksudnya tak ada satu suara pun terlepas daripada pendengaran Allah SWT. Kuat ke, slow ke, frekuensi dia macam mana pun, Allah SWT akan dengar. Nampak tak? Jadi, Aisyah radhiyallahu anha kata ni adalah berkaitan dengan satu orang perempuan, namanya adalah Khawlah binti Tha'labah, isteri kepada Aus ibn Samit radhiyallahu anhuma. Suami dia telah zihar dia. Tuan-tuan tahu kan zihar, bila dia samakan isteri dia dengan mahram dia, mak dia ke kakak dia ke, dengan niat untuk tidak setubuhi isteri dia. Dalam surah Al-Mujadilah ke Al-Mujadalah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wanita tersebut Khawlah binti Tha'labah datang jumpa Nabi SAW, mengadu kepada Nabi SAW. Aisyah duduk dalam bilik tuan-tuan, satu rumah yang kecil sahaja rumah Nabi ni. Dia dengar tak dengar suara wanita tersebut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Nampak tak? Aisyah duduk dekat. Kalau bahasa mudah kita percakapan hari ni, Allah duduk jauh daripada wanita tersebut, tetapi Allah SWT pendengarannya menyeliputi segala suara. Aisyah duduk dalam rumah tu pun tak dengar tuan-tuan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mustawin ala arsyihi fawqa sab'i samawati, yang berada di atas arasnya, yang tinggi daripada 7 petala langit. Dia dengar suara wanita tersebut yang mana datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan suami dia. Dan ada riwayat pada zaman Umar radhiyallahu anhu, apabila beliau berjalan dengan hasyiah, dengan orang kata menteri-menteri dia apa semua ni, tak satu orang wanita sekat dan bersembang dengan Umar. Lamalah Umar duduk bersembang dengan wanita tersebut. Jadi lepas habis bersembang, menteri-menteri dia ataupun kata wazir-wazir, hasyiah-hasyiah dia ni, orang-orang Umar ni kata, lamanya wanita ni apa orang cakap, sekat Amirul Mukminin, bercakap dengan Amirul Mukminin. Umar dengar je. Umar kata, bagaimana aku tidak dengar satu orang wanita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah dengar suaranya daripada 7 petala langit ketika mana dia datang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khawlah binti Tha'labah.
Nampak tak tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala dengar apa yang wanita tersebut cakap, mengadu kepada Nabi. Takkanlah aku tak nak dengar pengaduan satu orang wanita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat kerana aduan dia. Nampak tak? Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ayat awal-awal ayat tuan-tuan dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah tu juzuk 28. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala kata, ini antara dalil yang geng-geng salaf guna mensabitkan Allah Subhanahu Wa Taala min fawqi sab'i samawat. Allah Subhanahu Wa Taala berada bersifat dengan sifat ulu, ketinggian zati, zatnya, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arasnya dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ulang perkataan dengan cara yang layak bagi Allah, dengan cara yang layak bagi Allah, sehingga orang yang tak suka dia mati dalam keadaan dia tak suka. Kalamus salaf. Sifat bagi Allah, sifat taliqu bi jalalillah. Sifat yang mana sempurna dengan kemuliaan Allah. Dia kata apa? Itulah satu perkataan yang puaka untuk menutup akidah yang celaka. Na'udzubillah. Calon. Wabi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Uthman an Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fa kunna idza alawna kabbarna fa qala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba tad'una sami'an basiran qariba thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi la hawla wala quwwata illa billah fa qala li ya Abdullah bin Qais قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. Dalam ni Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia kata pada satu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu permusafiran. Apabila kami naik tempat yang tinggi, kami akan bertakbir, Allahu Akbar. Sunnah kan? Naik tempat tinggi takbir, Allahu Akbar. Supaya setiap tahawul, setiap perubahan perjalanan kita tu kita berada dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Irba'u ni ialah urfuku, iaitu kesianlah. Kita terjemah kesianlah pada diri kamu. Sini dia terjemah apa tak tahu ni. Nabi SAW kata, kasihilah diri kamu, kesianlah pada diri kamu. Sebab kalau kita takbir kan, orang yang jenis Sallallahu alaihi. Apa yang berlaku dalam setengah-setengah masjid ketika mana selawat antara dua entiti tarawih itu kan, isu bid'ah tak bid'ah tu satu pula. Kemudian isu yang takbir kuat-kuat ni Sallallahu alaihi. Tak siapa, wallahu a'lam, macam-macam. Nabi kata irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kamu. Fa innakum, kerana sesungguhnya la tad'una asamma wala ghaiban, bukanlah kamu memanggil berdoa kepada satu orang yang mana pekak ataupun orang yang mana jauh daripada kamu. Nampak tak? Tad'una sami'an basiran qariba, kamu berdoa ataupun kamu memuji satu zat yang mana maha mendengar, basiran, maha melihat, qariban, dan maha dekat. Jadi buat apa kita nak kena terpekik-pekik, terjerit-jerit? Nampak tak? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak memanggil ataupun berdoa, tidak memuji orang yang mana pekak ataupun orang yang mana jauh. Kamu berdoa ataupun memanggil ataupun memuji, dalam kes ni sebab Allahu Akbar, puja, zikir kan. Kamu memanggil, memuji, berzikir kepada Tuhan yang mana maha mendengar dan juga maha melihat, dan Tuhan yang dekat. Jadi tuan-tuan, isu qarib, dekat-dekat ni yang orang datang nak corner kita. Dia kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pendalilan Mu'tazilah, dia kata Allah SWT bersama dengan kamu, tak kira di mana kamu berada. Dia kata Allah di mana-mana. Betul tak? Salah kata Allah mustawin ala arsy. Allah beristiwa di atas arasy. Fauqa sab'i samawati. Di atas langit yang ketujuh, atas lagi pada langit yang ketujuh. Wa ilmuhu fi kulli makan. Cumanya ilmu Allah SWT di semua tempat. Wa huwa ma'akum ay bi ilmi.
Jadi ada orang yang mana dia datang, dia nak corner kita. Dia kata sekarang ni Allah dekat dengan kita ke Allah dekat arsy? Dia tanya kita soalan-soalan bodoh macam tu, soalan yang kita tak minat nak jawab pun. Kita dah kata akidah kita apa dah tuan-tuan? Daripada Al-Quran, As-Sunnah dengan apa? Dengan kefahaman salaf. Bila ijma' salaf, kesepakatan para salaf, mereka kata Allah istiwa di atas arasy, tetapi ilmu Allah dia dekat dengan makhluknya adalah dengan ilmunya. Nukil ijma' banyak orang yang nukil ijma'. Ibn Abdul Bar wa ghairu. Ibn Abdul Bar dan selain daripadanya nukil ijma'. Allah SWT ilmunya bersama dengan kita. Dia bukan macam geng-geng wahdatul wujud, ittihad hulul yang Allah Ta'ala ada dalam perut kita, Allah Ta'ala ada dalam tu, Allah Ta'ala ni. Tidak. Allah Ta'ala ni ilmu dia bersama kita. Wa huwa mustawin ala arsy. Dan dia Allah bersemayam di atas arasy dengan cara layak bagi Allah. Fawqa sab'i samawati, di atas 7 langit Allah Subhanahu wa taala. Ijma' salaf. Jadi dia kata salaf bukan Quran, bukan sunnah. Manusia. Dia kata kalau salaf bukan Quran, bukan sunnah, Aristotle, Mu'tazilah, Jahmiyah bukan Quran, bukan sunnah juga. Kalaulah bukan kerana masalah-masalah yang datuk nenek moyang kamu timbulkan, nescaya salaf tidak akan bercakap kecuali nas Quran itu kan nas hadis. Betul tak tuan-tuan? Jadi ada orang yang mana dia nak Quran sunnah. Bila dia dah tak jumpa jalan, dia kata kita nak Quran sunnah. Kat mana dalam Quran sunnah sebut al-harf was-saut, suara bagi Allah SWT? Kat mana dalam Quran sunnah yang sebut nuzul bidhati, Allah turun dengan zat dia, Allah mustawin bidhati, Allah istiwa dengan zat dia. Dia tanya kita pula. Habis takwilan kamu, percakapan kamu yang mengikut falsafah matik yang melampau-lampau tu, di mana di Quran sunnah? Dia nak ilzam kita, dia nak corner kita. Kita dah bagi tahu. Kaedah kita mudah tuan-tuan. Beriman dengan apa yang ada dalam Alkitab, beriman dengan apa dalam As-Sunnah, dengan apa tuan-tuan? Dengan kefahaman salaf. Kefahaman salaf salih, ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, haula puak-puak ni kadang-kadang kita pelat. Bila dia ajak kita kepada fiqh, dia kata apa? Kita nak ikut imam-imam mazhab. Mereka lah para imam salaf. Bila kita tanya mana dalil dalam satu-satu masalah, mereka kata para imam tidak akan bercakap tanpa dalil. Walaupun dalil tu kita tak faham, walaupun dalil tu kita tak jumpa, cukuplah kita taklid Imam Syafi'i, kita taklid Imam Abu Hanifah, kita taklid Imam Ahmad, kita taklid Imam Malik. Tapi bila datang benda-benda yang bersifat akidah macam ni, bila kita kata salaf kata, tak boleh, kita kena tahu dalil mana salaf guna. Nampak tak? Dalil mana salaf guna? Tuan-tuan, ijma' ni, bila benda ada nama ijma', kita tak perlu tanya dalil, kita terima je lah. Sebab sekurang-kurangnya apabila Allah tanya kita pada hari kiamat, kenapa kamu cakap sedemikian? Kami cakap sebab para imam yang engkau telah lantik mereka, engkau telah jadikan mereka ini sebagai pemelihara wahyu di bumi, yang kamu jadikan mereka sebagai ikutan, qudwah. Manusia ikut mereka dalam bab fiqh, manusia ikut mereka dalam bab i'tiqad. Mereka cakap macam tu, dan kau kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kami ikut je lah. Betul tak tuan-tuan? Bas, dia. Kemudian Nabi SAW datang bertemu dengan aku, dan aku sedang cakap dalam diri aku. Tengok, aqulu fi nafsi. Dia bila benda kalam bukan hakiki tuan-tuan, biasanya akan sebut di dalam diri aku. Kalau kalam percakapan yang hakiki, mesti ada suara dia dengari. Kalau tidak dikira sebagai bercakap. Kan tuan-tuan semayang kan, orang kata Fatihah ni kan rukun qauli. Kalau tuan-tuan duduk Allahu Akbar, tuan-tuan baca dalam hati, tuan-tuan dikira baca ke tak dikira baca? Tak ada. Kalau tuan-tuan nak ceraikan isteri, la qaddarallah, sejuta kali tuan-tuan sebut dalam hati, aku cerai. Dikira sebagai cerai ke tak? Sebab dia tak lafaz. Jadi ini aqulu fi nafsi, aku sebut dalam hati aku. Jadi kalau kalam bukan hakiki yang didengari, akan disebut di dalam diri aku. Nampak tak tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, kemampuan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais,
Siapa dia ni? Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, sebutlah la haula wala quwata illa billah, iaitu perbanyakkanlah sebut la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Zikir tersebut, ucapan tersebut adalah salah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Ataupun perawi kata Nabi SAW bersabda, hendakkah aku tunjuk kepada engkau kepada satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga, iaitu la haula wala quwata illa billah. Kenapa dah tuan-tuan? Maksudnya pahala daripada zikir tersebut akan dapat pahala yang besar dalam syurga nanti. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsani Ibn Wahb qala akhbarani Amr an Yazid an Abi al-Khair annahu sami'a Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qal qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. As-Siddiq al-Akbar Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarlah kepadaku satu doa untuk aku berdoa dengan doa tersebut di dalam salatku. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, sebutlah, wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Dalam setengah riwayat zulman kabira, iaitu dengan kezaliman yang besar. Dan sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah. Maka ampunkanlah untuk aku, ataupun ampunkanlah aku dengan satu keampunan daripadamu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Pengasih. Dia punya kaitan hadis ini dengan tajuk bab ialah bila berdoa, terutamanya la tajhad bisalatika, katakan dalam ayat Quran, jangan engkau macam baca kuat sangat dan janganlah kamu baca terlalu slow. Jadi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu dia baca pertengahan. Tak. Kalau kita ni tuan-tuan pertengahan duduk dalam satu kawasan, kita tak dengar dah. Katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu solat kat sana. Kalau dia baca terlalu slow, kita tak dengar. Terlalu kuat mungkinlah kita dengar. Tapi kalau pertengahan, kita tak dengar juga. Tetapi Allah SWT akan dengar. Nampak tak? Allah SWT akan dengar. Dan Shalom. Wabi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala annahu qala hadatsani Urwa anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haddathathu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Jibril alaihi salam nadani qala inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu alaik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah memanggilku dan dia telah berkata, sesungguhnya Allah SWT telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaum engkau dan apa yang mereka cakap kepada engkau. Balasan mereka kepada engkau apabila kamu mengajak mereka kepada mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.